Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para hadirin daripada Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Kedah, Melaka dan Pahang. Saya Azrul Mak Khalid daripada Galen Center for Health dan Social Policy. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persekutuan Orang Pekak Malaysia ataupun MFD kerana bersama-sama menjayakan webinar ini. Kalau semalam kita mempunyai peserta daripada hanya Kelantan dan Terengganu, pada hari ini kita sudah mempunyai lebih ramai peserta bagi perjumpaan hari ini daripada negeri-negeri lain. Malamnya pengarah eksekutif MFD iaitu Encik Muhammad Sazali Syari tidak dapat menyertai kita pada hari ini disebabkan sedikit kecemasan keluarga. Saya ingin mengambil kesempatan ini agar kita semua mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Encik Sazali dan keluarganya. Fasa 2 bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun bermula disebabkan risiko tinggi untuk mengalami komplikasi teruk daripada COVID-19. Keutamaan vaksinasi diberikan kepada golongan berisiko tinggi yang mengalami penyakit kronik, golongan warga emas dan golongan orang kurang upaya atau OKU. Sejak bermulanya program ini, terdapat pelbagai maklumat harian mengenai COVID-19 yang disebarkan melalui media sosial, media massa dan tidak lupa juga melalui WhatsApp dan Instagram. Walaupun terdapat kekurangan atau kekangan maklumat yang sahih mengenai isu-isu seperti vaksin COVID-19 dalam Bahasa Isyarat Malaysia atau BIM. Situasi ini boleh menyebabkan ketakutan, keraguan dan keenganan untuk menerima vaksin di kalangan orang-orang pekak. Melalui program imunisasi kebangsaan, beberapa jenama vaksin telah pun diperolehi oleh Jawatankuasa Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV, dan perkara ini boleh menyebabkan orang ramai tertanya-tanya mengenai maklumat yang perlu diketahui dan perlu dipelajari dalam masa yang sungguh singkat. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih belum lagi selamat dari COVID-19 dan setiap hari seperti yang kita tahu, kita dapati masih banyak jangkitan baru. Untuk menjawab persoalan mengenai vaksin COVID-19, saya berbesar hati menjemput pakar-pakar perubatan atau kesihatan yang akan bersama kita sebagai ahli panel. Saya ingin memperkenalkan pertamanya Dr. Rafidah Abdullah, iaitu seorang pakar perunding nefrologi daripada Hospital Putrajaya. Beliau sangat terkenal di social media kerana sering berkongsi maklumat kesihatan melalui internet, terutama sekali berkenaan dengan penyakit buah pinggang di laman media sosial seperti di Facebook dan Twitter. Seterusnya, saya juga ingin memperkenalkan Dr. Mala Santi Segapan,
Beliau seorang doktor yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma di Columbia Asia Hospital di Ceras. Beliau merupakan pengasas Celoteh Dr. Malar, iaitu sebuah platform di Facebook dan YouTube di mana Dr. Malar berkongsi maklumat kesihatan dengan para penonton. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, kita sudah pun menerima lebih banyak beberapa soalan yang telah kami perolehi daripada perbincangan yang awal serta diperolehi daripada anda juga, dan kami akan memulakan sesi soal jawab secara terus kepada soalan-soalan ini, dan dijemput juga sekiranya anda mahu bertanyakan sebarang soalan dalam sesi ini, jangan malu-malu, jangan gentar, angkat aja tangan, raise hand dan tanyakan soalan anda, dan kita akan terus kepada anda di mana anda jua melalui talian. So kita mulakan dengan soalan pertama, dan soalan pertama ini saya akan tujukan kepada Dr. Rafidah. Ditanyakan di sini, mengapakah adanya 2 dos vaksin COVID-19? Mengapakah ianya wajib dan apa beza antara vaksin Pfizer dan AstraZeneca? Ini soalan 3 dalam 1 ni, macam Nescafe. So bolehlah jawab sekaligus Dr. Rafidah, silakan. Terima kasih Azrul dan terima kasih kerana menjemput saya. Jadi jawapan dia, soalan pertama adalah kenapa perlu 2 dos vaksin ya. Vaksin yang kita ada di Malaysia sekarang semuanya memerlukan 2 dos. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan adalah dos pertama dia mula cucuk sekali, lepas tu dos kedua kita panggil booster ya, booster. So dia perlu tahap antibody yang mencukupi. Kena ada 2 booster, 2 suntikan untuk vaksin yang ada di Malaysia sekarang. Ada juga mungkin di masa akan datang mungkin ada perlu 1 saja dos tapi jenis yang lain. Tapi jenis yang ada di Malaysia sekarang kita memerlukan 2 dos. Dan kita ikut juga apa saranan dari kajian klinikal dan juga daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun World Health Organization. Jadi soalan yang kedua, apakah beza antara vaksin Pfizer dengan AstraZeneca? Jadi nombor 1 yang saya nak katakan di sini, kalau anda apa pun jenis vaksin itu sudah baik, ya, tidak kira apa jenis sekalipun. Kerana yang pentingnya vaksin ini adalah untuk kita mengelakkan komplikasi jangkitan COVID-19. Antara komplikasi yang teruk adalah kemasukan dalam ward dan sakit tenat, iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ataupun ICU ya, dan yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi kesemua jenis vaksin memang berkesan untuk mengelakkan komplikasi ini. Kita tidak mampu untuk cure ataupun rawat habiskan sepenuhnya ya COVID-19 ini. Jadi kedua-dua apa jenis vaksin pun bila ditawarkan kita perlu menerimanya ya. Jadi yang ada sedikit perbezaan dari segi vaksin AstraZeneca dengan Pfizer. Pfizer yang mula-mula sampai di negara kita, dia menggunakan teknologi messenger RNA, kita panggil mRNA ya. Dia bila vaksin tu masuk dalam badan, dia ada mRNA, dia akan menghasilkan protein ya. Sel-sel kita akan menghasilkan protein. Kita pernah tengok kan gambar-gambar
COVID-19 punya kuman tu dia ada macam spike protein ya, ataupun yang tajam-tajam protein tu. Jadi vaksin ini yang mRNA ini masuk dalam badan, sel kita akan menghasilkan protein yang lebih kurang macam itu. Jadi badan kita ingat mungkin itu COVID-19 dan kita akan orang kata menghasilkan imunisasi atau daya tahan badan yang sedah bersedia. Bila nanti kalau kita dapat kuman itu betul-betul, kita punya badan boleh menyerang kuman itu. Jadi itulah Pfizer. Untuk AstraZeneca juga pula, ia adalah menggunakan sejenis viral vector ya. Dia tujuannya sama, tapi dia punya jenis tu ada berbeza sedikit. Tapi tujuan sama, keberkesanan dia okey, sama sahaja. Jadi mana satu pun tak kira ya. So jadi balik kepada AstraZeneca tadi, ia adalah viral vector ya. Jadi dia jenis teknologi ni dia masuk ke dalam badan melalui sejenis vektor ya, atau pemesan lah, saya tak tahu apa maksud dia, viral vector lah kita panggil, masuk dalam badan. Jadi sama juga dia boleh bagi signal untuk menghasilkan yang protein, yang spike protein tu ya. Jadi sama juga badan kita bila nampak benda tu, kita akan keluarkan daya tahan atau imunisasi badan ya, rangsangan imunisasi badan supaya kita akan bersedia jika nanti di masa depan COVID-19 datang kepada kita, kita dapat lawan. Jadi saya secara kesimpulan, apa jenis vaksin pun bagus dan berkesan, cuma mungkin ada jenis-jenis dia, teknologi dia berbeza sedikit. Itu saja jawapan saya. Terima kasih Azrul. Terima kasih Hafidah. Terima kasih doktor, dan sememangnya itu adalah jawapan yang komprehensif dan sememangnya boleh confuse ya, kerana terdapat banyak perbincangan di kalangan masyarakat tentang jenis-jenis vaksin yang kini ada, tapi setakat ini yang sedang dikatakan adalah kedua-dua vaksin ini. Soalan kedua ditujukan kepada Dr. Malar. Adakah perokok boleh menerima vaksin? Bagaimana pula dengan pengguna dadah yang dah berhenti menggunakan dadah 10 tahun yang lepas? Bolehkah kedua-dua ini menerima vaksin? Silakan Dr. Malar. Okey, terima kasih Encik Azrul. Terima kasih kepada semua peserta webinar ni hari ni. Sebenarnya Dr. Malar sangat happy sebab golongan MFD pun very interested untuk mengetahui info berkenaan dengan vaksin. So very happy for that and very happy to share platform ini dengan Dr. Rafidah juga. Okey, menjawab persoalan daripada Encik Azrul, sama ada perokok boleh mengambil vaksin atau tidak, ya, perokok pun boleh dan perlu dan kena ambil vaksin ya. Sebab perokok lebih-lebih lagi bagi saya mereka adalah golongan berisiko tinggi sebab rokok tu dah kacau dia punya paru-paru, jadi mereka lebih terkesan ya, lagi senang dapat simptom paru-paru, jangkitan paru-paru dan sebagainya. Fungsi paru-paru dia tak sama dengan orang yang tidak merokok, sama juga jantung dan sebagainya. Jadi kadang-kala perokok sebenarnya mempunyai beberapa masalah kesihatan ataupun penyakit kronik yang dia sendiri tak sedar ya. Jadi perokok kena ambil vaksin. Dan persoalan sama ada penagih dadah yang telah keluar daripada ketagihan lebih daripada 10 tahun boleh ambil sebenarnya. In fact kalau penagih yang baru keluar contohnya 6 bulan, 4 bulan baru keluar daripada ketagihan, kalau berminat untuk mengambil vaksin, sila pergi ke klinik kesihatan berdekatan ataupun hospital berdekatan untuk diberikan taklimat dan pencerahan yang berkaitan, untuk diberi nasihat secara khusus kepada diri kamu sama ada kamu sesuai untuk terima vaksin ini atau tidak. Kemungkinan besar setelah melalui saringan kesihatan, kalau tahap kesihatan memuaskan, boleh terima vaksin sebenarnya, dan kita juga akan bantu untuk keluar daripada ketagihan melalui klinik-klinik kesihatan kerajaan dan juga swasta. Okey, so terima kasih, itu jawapan saya Encik Azrul. Terima kasih Dr. Malar. Soalan seterusnya kepada Dr. Rafidah.
Sering kita mendengar ada peratus yang dibincangkan, 80%, 70% mengenai vaksin ni. Adakah ini bermaksud vaksin COVID ini hanya 80% atau 70% selamat? Vaksin ni selamat atau tidak sebenarnya? Okey, Dr. terima Rafidah. kasih Encik Azrul. Ya, saya rasa yang 70-80% itu adalah nombor yang biasa dikemukakan bila kita berbicara tentang immuniti kelompok, ya, ataupun herd immunity, ya. Iaitu kalau kita nak capai, orang kata nak jangkitan tu, nak hapuskan jangkitan tu, kita perlu 70-80% masyarakat di negara kita telah divaksin, ya. Itu saya rasa nombor tu. Tapi yang seterusnya ada juga yang kita nampak keberkesanan, ya. Dia ada banyak isu di situ. Saya akan sentuh yang selamat tu pada penghujungnya. Tapi yang keberkesanan pula ada juga setengah-setengah vaksin tu kita nampak nombor keberkesanan, ya, peratusan. Tapi dia bukan itu yang kita mahukan. Saya ada sebut daripada jawapan soalan saya yang pertama tadi, yang kita mahu adalah kita tak boleh hapuskan langsung, ya, jangkitan COVID-19. Yang kita mahu, kita hendak mengelakkan risiko yang teruk, iaitu masuk ward ataupun masuk unit rawat terapi dan anda tenat. Yang itu adalah penting, dan kesemua vaksin telah dibuktikan berkesan untuk menghasilkan efek atau keberkesanan yang kita mahukan, yang saya sebut tadi. Nak hilang terus COVID-19, saya rasa tidak mampu, dan kita kalau nak capai 70-80% masyarakat Malaysia divaksin mungkin mengambil masa yang agak lama, tapi tidak mustahil. Kita doakan kita akan sampai ke tahap yang itu, ya. Dan yang lagi satu soalan yang paling penting, apakah ia selamat? Ya, saya nak katakan di sini, apa pun tak ada orang boleh bagi 100% selamat, ya. Tidak ada orang, apa sekalipun kita buat, tidak ada benda yang 100% selamat, ya. Vaksin ada sedikit yang boleh komplikasi yang berlaku, tapi sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Yang biasa kita nampak ataupun kita dapat adalah demam, sakit tangan, tangan tu merah, mengantuk. Saya mengantuk 24 jam. Saya tak tahu Dr. Mala jadi macam mana, tapi saya mengantuk 24 jam. Saya tak makan pun Panadol, ya. Saya alhamdulillah dapat bekerja macam biasa lepas 2 dos vaksin saya. Ya, yang itu biasa. Komplikasi ataupun kesan sampingan yang kita dapat. Walau bagaimanapun, komplikasi kalau tak dapat tak divaksin sangat besar, sangat banyak, sangat tinggi. Jadi komplikasi yang mungkin akan datang yang jarang berlaku oleh vaksin ini adalah sangat sedikit. Ya, jadi dia punya benefit ataupun kebaikan jauh lebih baik daripada kemungkinan yang sikit sangat kesan sampingan. Ya, walau bagaimanapun, bila anda ke pusat vaksinasi nanti, setiap orang akan diperiksa oleh doktor, ditanya sejarah kesihatan, dan salah satu yang paling penting adalah sejarah alahan, ya, alahan kepada macam-macam lah. Jadi yang itu pun adalah antara komplikasi yang mungkin timbul, jadi anda jadi alahan. Saya bagi contoh, jika anda ada banyak sangat alahan, kemungkinan besar anda sama ada dirujuk ke hospital di mana kita boleh pantau sebelum kita memberi anda vaksin, ataupun anda tidak divaksin. Walau sebab itulah kami sangat-sangat sarankan kesemua orang datang vaksin, sebab ada juga individu walaupun dia hendak vaksin, kita tidak boleh beri vaksin sebab kita tahu mungkin ada komplikasi. Jadi bukan kita hanya bagi saja vaksin kepada anda, kita akan ambil, orang kata, sejarah anda. Kita akan tanya macam-macam soalan dan kita akan bincang, kita akan ceritakan kepada anda apa kemungkinan berlaku dan apa anda buat bila ia berlaku. Jadi jangan bimbang, vaksin itu selamat. Jadi bersama-samalah kami untuk menyertai program vaksinasi kebangsaan ini. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Rafidah. Dan mungkin sebentar nanti kita ada soalan juga tentang alahan tu tadi, tapi saya rasa pun dah diterangkan sedikit. Ada soalan di sini dan soalan seterusnya kepada Dr. Mala mengenai medical check-up. Adakah kita perlu periksa kesihatan dulu sebelum ambil vaksin? Kalau kesihatan tak normal, boleh atau tidak untuk mengambil vaksin? Silakan Dr. Mala. Okey, terima kasih untuk soalan tu Encik Azrul. Kalau tak pernah buat medical check-up dalam at least 1 tahun ni kebelakangan ni, sangat-sangat disarankan untuk membuat saringan kesihatan ataupun medical check-up ya. Sebenarnya walaupun tak ambil vaksin, kita sarankan semua individu untuk buat saringan kesihatan setiap 1 hingga 2 tahun paling-paling kurang ya. Terutamanya kepada golongan yang lebih daripada 40 tahun. Sebab apa? Kadang-kala walaupun anda rasa diri anda tiada apa-apa masalah kesihatan, sebenarnya bila buat saringan kesihatan baru kita jumpa sesetengah penyakit kronik yang anda alami. Sebab itulah pentingnya saringan kesihatan. Lebih-lebih lagi bila berkaitan dengan pengambilan vaksin COVID-19 ni, sangat disarankan untuk buat saringan kesihatan ataupun medical check-up kalau tak pernah buat sebelum ni. Kerana jika kita jumpa kamu ada apa-apa masalah kesihatan, kita boleh stabilkan, pihak doktor dan pihak hospital akan stabilkan dulu masalah kesihatan tersebut. Contohnya tekanan darah tinggi ataupun kencing manis, masalah jantung kalau ada ya, kita stabilkan dulu penyakit kronik itu sebelum penerimaan vaksin COVID-19 supaya apabila ada komplikasi daripada penyakit kronik ini, ia tidak mask ataupun ia tak overlap dengan komplikasi pengambilan vaksin ya. Kalau ada 2 komplikasi, penyakit kronik pun ada komplikasi, pengambilan vaksin pun ada komplikasi, dia overlap each other, susah untuk pihak kesihatan bezakan dan memberi rawatan ya. Sebab itu sangat-sangat disarankan untuk semua individu buat saringan kesihatan, stabilkan kesihatan paling kurang 2 hingga 4 minggu sebelum tarikh temu janji vaksin anda. Pastikan tahap kesihatan optimum supaya apabila badan menerima vaksin, badan dalam satu tahap kesihatan yang optimum dan badan kita cukup kuat untuk membina antibody seperti yang diharapkan ya. Bila kita terima vaksin COVID-19, badan akan bertindak balas membuat kerja untuk membina protein yang bernama antibody. Untuk tujuan tersebut, tahap kesihatan perlu berada dalam tahap optimum. Sebab tu saringan kesihatan sebenarnya sangat-sangat penting. Dan kepada yang memang dah tahu seseorang itu mempunyai masalah kronik, contohnya saya tahu saya ada tekanan darah tinggi, saya tahu saya ada kencing manis, pastikan anda stabilkan masalah kesihatan anda itu. Ambil ubat, comply kepada follow up dan nasihat doktor. Ya, stabilkan masalah kronik itu, tahap kesihatan anda sebelum pengambilan vaksin supaya tujuan pengambilan vaksin, objektif pengambilan vaksin itu dapat dicapai secara maksimum yang boleh. Itu tujuan kita sebenarnya. Ya, dan itu saja jawapan saya, Encik Azrul. Mungkin saya boleh tanyakan, ada soalan kait pada Dr. Mala tadi. Jawapan Dr. Mala, ada yang bertanyakan mengenai sebab penyakit kronik kan, ada yang ada darah tinggi, kencing manis dan ada juga yang lebih daripada umur 60 tahun tu bagaimana? Kalau nak tunggu penyakit tu lebih baik sebelum ambil vaksin ke ataupun boleh terus ambil? Tak, kita tak kata tunggu lebih baik ataupun kita tak kata tunggu penyakit kronik tu sembuh ya. Sebab bila kita sebut penyakit kronik, maksudnya dia memang akan ada lifelong ya, sepanjang hayat memang seseorang itu akan mempunyai masalah kesihatan tersebut. Apa yang saya maksudkan adalah stabilkan. Ya, contohnya kalau ada kencing manis, maksudnya pastikan ambil ubat, bacaan gula stabil, darah normal, bukan berasid dan sebagainya. Kalau darah tinggi, pastikan ubat diambil secara berkala, tekanan darah stabil, ikut nasihat yang telah doktor beri. Ya. Kalau setengah-setengah pesakit dia ada dalam satu hari dia boleh minum air sebanyak ini sahaja. Yang kita sebutkan bahawa restriction of fluids. Maka individu tersebut
perlu mengikut saranan-saranan berkenaan supaya bila mengambil vaksin tahap kesihatan optimum. Jadi tak kisahlah 60 tahun ke atas, 65 tahun ke atas ataupun golongan yang muda dan sebagainya. Kita kena pastikan yang tahap kesihatan kita optimum. Sebenarnya kalau nak tambah sikit ya Encik Azrul, seseorang yang mempunyai contohnya demam, batuk, selsema, apa-apa macam tak sihat sedikit kan, memang pusat pemberian vaksin sendiri akan meminta untuk tangguhkan pengambilan vaksin sedikit sehingga kesihatan kembali normal. Sebab apa? Kita nak badan betul-betul bersedia untuk menerima vaksin. Sebab bila kita terima vaksin tu, badan kita akan bertindak balas. Badan perlu bekerja untuk membina protein-protein ini. Ya, sebab tu kita kata badan kena dalam tahap kesihatan yang paling sesuai, paling optimum. Tak perlu tunggu sampai sembuh ataupun tak perlu tunggu sampai sangat sihat ya. Contohnya kalau nak kaitkan dengan Dr. Rafidah, dia adalah doktor pakar buah pinggang ya. Jadi kalau pesakit dialisis tu, make sure dialisis pergi, going on, restriction of fluids tu ikut. So bila mereka stabil memang dah ongoing, mereka masih penyakit buah pinggang, masih ongoing dialisis tapi dia tak skip apa-apa rutin kesihatan yang telah diberikan kepada mereka, maka mereka sesuai untuk mengambil vaksin. Kalau pesakit dialisis dah 2 minggu tak pergi dialisis, air dalam badan dah berlebihan, maka tak sesuai lah untuk dia terima vaksin ya, sebab tahap kesihatan dia memang dah tak stabil. Maka kita akan rujuk dulu kepada pakar nefrologi ataupun pusat dialisis untuk buat saringan kesihatan dan refer balik dekat pusat vaksinasi bila mereka lebih stabil. Itu dia punya analogi, logik dia di situ, sebab kita nak badan dalam tahap kesihatan yang optimum. Dan saya sering sebut bahawa badan dan mental pun kena optimum juga. Mentally kena ready juga nak terima vaksin itu. So that is very important juga. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Mala. Nak tanyakan pada Dr. Rafidah. Sebab ada yang membincangkan ni tentang isu umur. Adakah adanya umur tertentu saja yang boleh ambil vaksin ni? Kalau lebih daripada 60 tahun ke macam mana? Dan bagaimana pula antara kurang daripada 18 tahun, Dr. Rafidah? Okey, terima kasih dan soalan tu. Sebenarnya lagi tua lagi berisiko. Jadi lagi perlu vaksin. Saya sama juga dengan bila anda berpenyakit kronik, lagi banyak penyakit kronik, lagi perlu anda vaksin. Ya, saya bagi contoh untuk pesakit yang saya tengok, pesakit-pesakit dialisis ya, dia risiko untuk jangkitan COVID-19 untuk pesakit-pesakit yang menjalani dialisis lebih daripada 100 kali berbanding dengan masyarakat lain. Dan bila mereka dapat jangkitan COVID-19, 20% akan maut ya. Itu statistik di Malaysia dan satu dunia. Jadi oleh kerana itu memang pesakit-pesakit, kita fikir kan pesakit-pesakit kronik, pesakit-pesakit tua kenapa takut tak tahan vaksin. Tapi sebenarnya terbalik, mereka inilah yang sangat-sangat memerlukan vaksin. Sebab itu dalam fasa kedua ini kita dahulukan yang tua ya, yang 100 tahun, yang 90 tahun kita nampak di social media sosial ya, mereka dah menerima vaksin sekarang. Dan pesakit-pesakit dialisis saya pun telah, saya rasa ramai yang telah menerima vaksin kerana mereka adalah memang berisiko tinggi. Jadi itu yang tua, tak ada limit umur di sana ya. Tapi dari segi 18 tahun ke bawah belum lagi, bukannya mungkin di masa hadapan tidak perlu, cuma fakta kajian sains belum cukup untuk mengatakan bawah 18 tahun perlu divaksin buat masa sekarang. Jadi kita sarankan 18 tahun ke atas, tiada had umur di atas, 18 tahun ke atas datang untuk divaksin ya. 18 tahun ke bawah kemungkinan di masa hadapan anda perlu vaksin, kita perlu menunggu kajian klinikal di masa hadapan dahulu. Itu jawapan saya Azrul, terima kasih. Terima kasih Dr. Rafidah. Nak just sambung, ada soalan mengenai penyakit dan yang sedia ada dari dalam kes ini pertanyaan mengenai penyakit resdung. Sebab ramai yang ada kondisi ini bertanyakan bagaimana sebabnya penyakit ni macam
penyakit paru-paru kan, respiratory dan sebagainya tu, kalau resdung bagaimana? So kemukakan kepada Dr. Mala. Okey, jawapan pendek, pesakit resdung boleh ambil vaksin, tak ada masalah, tak perlu takut. Resdung anda tidak akan menjadi lebih teruk dengan mengambil vaksin. Resdung anda juga tidak akan menjadi lebih baik dengan mengambil vaksin. Ini adalah satu yang saya nak ingatkan. Vaksin tidak menyembuhkan resdung, tetapi seseorang yang mempunyai resdung, jadi senang kena selsema lah, betul tak? Senang, biasanya bila bangun pagi bersin, hidung tersumbat, dengan bersin tu kadang-kadang dapat sakit tekak, gatal-gatal mata, dan jadi senang, tak lagi musim hujan sekarang kan, mudah untuk dapat demam, selepas tu batuk dan jangkitan paru-paru. Jadi pesakit resdung mempunyai risiko yang tinggi untuk dapat jangkitan paru-paru. Maksudnya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dapat jangkitan COVID-19. Jadi anda sepatutnya berebut-rebut untuk mengambil vaksin COVID-19 ni supaya anda terlindung daripada jangkitan COVID-19 ni, ya. Dan seangkatan dengan resdung, banyak-banyak lagi soalan yang biasanya saya terima, sehari saya jawab dekat 100 hingga 200 private messages dekat page Dr. Mala. Asma, eczema, G6PD, semua condition ini, semua penyakit ini anda boleh ambil vaksin dan anda patut ambil vaksin dan anda sepatutnya kena ambil vaksin. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak cakap wajib lah. Tapi saya tak nak cakap wajib, sepatutnya kamu perlu utamakan diri kamu untuk mengambil vaksin ini. Seperti analogi yang saya sebut tadi, bila kamu ada condition yang apa kita sebut hypersensitivity, kamu lebih mudah dapat jangkitan, lebih banyak alergi, senang dapat jangkitan, kamu sepatutnya melindungi diri anda melalui ikhtiar yang merupakan vaksin untuk mencegah jangkitan COVID-19 daripada menyerang diri anda. Itu adalah jawapan yang saya nak berikan untuk soalan ni. Dan kepada orang lain yang ada masalah kesihatan lain yang dia nak cuba kaitkan, sama juga sesiapa yang ada masalah kronik, sebenarnya anda sangat-sangat disarankan untuk mengambil vaksin secepat mungkin sebab kita dalam keadaan pandemik yang kes makin menaik. Jadi kita kena lindungi diri kita. Itu jawapan saya, Encik Azrul. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mala, terima kasih Dr. Rafida. Pada peringkat ini kita sudah menjawab beberapa soalan daripada komuniti yang telah diterima dengan lebih awal, dan pada tahap ini kita akan berhenti seketika untuk pembentangan oleh saudari Victoria yang akan fokuskan kepada proses vaksinasi itu sendiri. Saya paskan kepada saudari Alia untuk teruskan. Terima kasih Azrul dan panel kita untuk menjawab soalan setakat ini. Sebelum kita sambung dengan sesi soal jawab, saya ingin menjemput pegawai daripada Gillen Center, Dr. Victoria Navina, untuk menyampaikan maklumat ringkas mengenai vaksin COVID-19. Dr. Victoria merupakan seorang doktor perubatan dan berpengalaman dalam bidang kajian klinikal. Fokus beliau adalah dalam kesihatan komuniti dan penyakit tidak berjangkit. Dipersilakan Dr. Victoria. Terima kasih Alia. Salam sejahtera, nama saya Dr. Victoria Navina. Jika anda dapat melihat pembentangan saya pada skrin, boleh tunjukkan thumbs up. Terima kasih kepada ahli panel kerana menjawab soalan para hadirin. Sekarang saya hanya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai proses vaksinasi COVID-19. So mungkin ada dalam kalangan anda yang telah berdaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya cara untuk mendaftar. Saya harap perkongsian saya ini dapat membantu anda memahami proses vaksinasi. So jika anda ada soalan selepas ini, boleh ditanyakan kepada ahli panel. Setakat ini, hampir 9 juta orang yang telah berdaftar untuk vaksin COVID-19 di setengah negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu,
kurang daripada separuh masyarakat yang telah mendaftar seperti yang ditunjukkan dalam kotak warna oranye pada slide kat sini. So terdapat beberapa pilihan untuk mendaftar, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, jika anda ada aplikasi MySejahtera, anda boleh mendaftar melalui butang vaksinasi COVID-19 yang tertera pada halaman utama. Yang kedua, anda boleh layari laman web rasmi JKJAV. Pautan pada laman web JKJAV ada pada chat box. Cik Alia akan berkongsi pautan tersebut pada chat box sekarang. So, anda boleh daftar untuk vaksin COVID-19 melalui pautan tersebut. Yang ketiga, anda boleh mendaftar di klinik kesihatan. So, jika anda ada temu janji dalam masa terdekat, gunakanlah peluang ini untuk mendaftar. Untuk yang tinggal dalam kawasan PKP, mungkin susah sikit nak pergi ke klinik kesihatan sekarang. Terutamanya juga kerana klinik kesihatan tidak mempunyai jurubahasa isyarat pada waktu ini. Dan yang keempat, anda boleh mendaftar melalui hotline, tapi kami tak pasti jika hotline, talian hotline sesuai untuk orang pekak. Mungkin anda memerlukan bantuan daripada ahli keluarga atau jurubahasa isyarat untuk berdaftar melalui hotline ini. Seterusnya saya akan berkongsi mengenai proses vaksinasi pula supaya kita lebih bersedia bila sampai di tempat vaksinasi nanti. So, setelah mendaftar, anda akan menerima tarikh temujanji untuk dapatkan suntikan vaksin. Jika anda ada aplikasi MySejahtera, anda boleh dapatkan tarikh temujanji itu melalui aplikasi tersebut. Gambar yang anda lihat sekarang merupakan contoh tarikh temujanji. Anda juga akan diberitahu lokasi suntikan, tarikh dan masa. Anda boleh tekan dan sahkan temujanji itu. Kemudian pada tarikh temujanji, anda hanya perlu pergi ke lokasi yang tertera. Setelah anda mendapat dos pertama, anda akan menerima notifikasi untuk dos kedua. Untuk pilihan kedua dan seterusnya, anda perlulah peka terhadap tarikh temujanji. Semasa di lokasi suntikan pula, suhu badan akan diambil bersama gejala-gejala COVID-19 jika ada seperti demam, batuk dan sebagainya. Anda akan menerima borang dan seorang sukarelawan akan membantu anda mengisi borang tersebut. Dan di pusat pemberian vaksin terdapat beberapa stesen. Menurut JPJAV akan ada laluan khas bersama pengiring bagi orang kurang upaya. Jadi anda boleh hadir dengan keluarga atau jurubahasa isyarat. So pertama, identiti anda akan diperiksa. Sila pastikan anda membawa bersama kad pengenalan anda dan kad OKU jika ada. Kemudian arahan akan diberikan untuk mengimbas QR code menggunakan aplikasi MySejahtera. Kedua, anda akan berjumpa doktor yang akan membuat pemeriksaan untuk pastikan anda layak untuk menerima vaksin atau tidak. Jika semua okey dan anda bersetuju untuk menerima vaksin, anda perlu menandatangani borang persetujuan. Akhir sekali, anda akan menerima suntikan vaksin COVID-19. So, petugas kesihatan akan memastikan nombor batch vaksin itu ditulis dan memberi kepada anda kad peringatan vaksinasi. So, kad ini akan ada tarikh untuk temujanji seterusnya untuk dos vaksin yang kedua. Kemudian, pegawai kesihatan akan memastikan anda okey dan selamat sebelum anda dibenarkan untuk pulang ke rumah.
Selepas menerima vaksin, anda mungkin akan rasa kesan sampingan seperti sakit tangan, bengkak di tempat suntikan, demam atau rasa letih. Kesan-kesan ini juga berlaku bagi vaksin yang lain, so anda tidak perlu risau. Jika anda mengalami kesan-kesan ini, bolehlah mengambil Panadol untuk menghilangkan rasa sakit atau demam. Pastikan anda mendapat rehat secukupnya selepas disuntik vaksin. So, walaupun jarang berlaku, terdapat juga kes yang mengalami alergi atau alahan. Jika anda mempunyai simptom alergik, kami saran untuk mendapatkan nasihat doktor secepat mungkin. Dan akhir sekali, selain daripada melengkapkan dos vaksin COVID-19, amat penting juga untuk anda meneruskan langkah-langkah pencegahan yang kita telah amalkan sejak tahun lalu seperti memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Victoria atas perkongsian tersebut. Sekarang kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Sekali lagi saya nak ingatkan, jika anda ada soalan, boleh gunakan fungsi raise hand atau menggunakan video untuk angkat tangan. Kemudian kami akan memanggil anda untuk bertanya soalan. Sekarang saya menjemput Azrul untuk kita teruskan sesi soal jawab hari ini. Okey, terima kasih Saudari Alia. Kita akan sambung semula sesi soal jawab. Kita sudah menerima ada satu soalan di sini melalui chat box mengenai alahan tadi. Dr. Rafidah telah pun mention sebentar tadi, dan ini ditambahkan pula disebabkan kekurangan darah sebab dia pernah menguji darah 10 kali sebelum ini dan didapati kurang, mungkin anemik kot, ada anemia. Apakah risiko? Bagaimanakah sekiranya ia tidak mahu divaksin? Adakah ia perlu divaksin? Dr. Rafidah. Okey, terima kasih Azrul. Untuk kesemua orang, vaksin ni, yelah saya dah ikut macam malah dah nak panggil wajib sebenarnya. Ya, tapi saya rasa yang penting di sini adalah mengetahui apa punca kurang darah tersebut. Dan bila kita dapat punca, kita boleh rawat. Biasanya boleh dirawat lah. Jadi saya harap sama ada Annie ataupun kawan beliau eloknya berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan kepastian apakah masalah sebenarnya. Dari segi vaksin, memang perlu vaksin. Kalau tidak vaksin, risiko dia bukan hanya kepada diri sendiri, risiko dia juga kepada seluruh masyarakat Malaysia. Sebab kita tidak boleh capai imuniti kelompok, mungkin kita tidak boleh keluar dari belenggu COVID-19 ini. Dan jika seseorang itu dapat jangkitan COVID-19, risiko sangat tinggi. Jadi mungkin ada dengar sidang media Ketua Pengarah Kesihatan semalam, beliau membincangkan dan memberitahu ada orang kita panggil mutant ya, ataupun virus COVID-19 yang dah bertukar bentuk. Ya, dan ini sangat bahaya sebab kalau kita tidak vaksinasi ramai-ramai cepat-cepat, ini mungkin berlaku. Jika ada virus seperti ini, bentuk dia dah lain, kemungkinan sukar dan jangkitan yang dapat daripada virus jenis mutant atau virus jenis lain yang dah bertukar ini mungkin lebih ganas dari biasa. Jadi kesimpulannya saya harap satu, perlu berjumpa doktor untuk tahu punca dan rawat. Kedua, datanglah ke hadapan untuk divaksinasi. Saya haraplah begitu ya. Cik Azrul, terima kasih. Terima kasih Dr. Rafidah, dan kita ada soalan daripada Farhan Kamrazaman. Boleh Farhan nyalakan video dan tanyakan soalan kepada JBI kita. Teruskan.
Okay, soalan saya, vaksin ada dua pilihan. The first one Pfizer, and the other one Astra. Ya, ada dua. Tapi untuk kita decide vaksin yang mana kita boleh ambil, boleh ke? Atau soalan yang pertama tadi, soalan yang kedua, bila agaknya boleh kita ketahui untuk tarikh untuk dapat vaksinasi ni? Jadi melalui website atau melalui pendaftaran MySejahtera? Which one? Thank you. Terima kasih, Dr. Farhan. Shall I take this? Yes, Dr. Rafidah, go ahead. Okay. So terima kasih kepada soalan Farhan. Sebenarnya di Malaysia sekarang ada 3 dah vaksin, satu lagi Sinovac. Tapi yang kita bincang daripada awal tadi ada 2 dan Cik Farhan sebut AstraZeneca ataupun apa nama satu lagi tu? Pfizer, ya. Jadi soalannya, adakah seseorang boleh pilih yang mana satu vaksin yang dia nak? Jawapannya tak boleh. Ya, tak boleh. Tapi saya ada sebut tadi, apa-apa jenis vaksin pun ia berkesan. Jangan bimbang. Ya, jangan bimbang. Terimalah apa yang diberikan. Sebab kedua-duanya setakat ni kedua-duanya berkesan dan tidak ada masalah. Ya. Yang seterusnya dari segi macam mana nak berdaftar, mungkin Encik Azrul boleh ataupun sesiapa tadi boleh beritahu macam mana nak daftar. Tapi kalau dari segi telah mendaftar di MySejahtera, saya difahamkan akan ada temujanji keluar nanti ya bila telah ditetapkan tarikhnya. Betul ya Encik Azrul, mungkin boleh jawab soalan tu? Boleh Dr. Fida. Seperti mana telah dinyatakan dalam pembentangan tadi, yang pertama sekali yang harus dilakukan ialah pendaftaran. Dan pendaftaran ni boleh dilakukan pada laman web di vaksincovid.gov.my dan juga melalui perisian aplikasi MySejahtera. Ada tera di dalam aplikasi itu bagaimana untuk register untuk vaksin. Dan sekiranya anda perlukan maklumat tambahan, tak ada masalah, kita boleh berikan laman web untuk mendapatkan maklumat itu selepas event ini, selepas perbincangan ini, ataupun saya kalau boleh saya mintakan kepada rakan tugas saya untuk meletakkan laman web vaksincovid.gov.my pautannya di bahagian chat. So boleh terus saja klik pautan tu, boleh terus daftar. Okay. Dan kita ada jawapan soalan seterusnya. Adakah orang yang menghidapi thalassemia boleh divaksin? Dr. Mala. Okey, orang yang menghidapi thalassemia boleh divaksin. Sama juga dengan keadaan di mana anemia tadi, yang kurang darah tu, thalassemia juga adalah sepupu sepapat ya, sama lebih kurang dengan anemia. So boleh terima vaksin, tak ada masalah. Cuma kalau pesakit thalassemia yang telah mengalami pembedahan buang limpa, kita panggil splenectomy, some people dia punya thalassemia major sangat teruk sampai mereka terpaksa go through pembedahan splenectomy, dan kalau ada mengambil sesetengah ubat kalau dia kita panggil jenis immunosuppressant, ubat-ubat yang merendahkan tahap imunisasi berkaitan dengan penyakit itu, maka bincang dahulu dengan doktor yang merawat anda. Kalau thalassemia yang biasa tak ada masalah, boleh ambil. Kalau thalassemia dengan dan panjang-panjang sikit dekat belakang tu ada lagi keadaan yang lain, bincang dengan doktor yang merawat anda untuk mengetahui situasi anda dan dapatkan saranan sama ada kamu perlu ambil atau tidak. Itu jawapan saya, Encik Azrul. Terima kasih Dr. Mala. Sekiranya saya boleh just follow up dengan Dr. Mala dengan soalan tadi. Boleh. Bagaimana pula kalau seseorang itu mengalami kondisi-kondisi lain selain daripada thalassemia? Mungkin penyakit genetik yang lain contohnya. Adakah mereka juga boleh
mengambil vaksin? Okey, bergantung kepada jenis penyakit itu, Encik Azrul ya. Jika penyakit yang seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit sebegitu ataupun pernah setengah orang nak tahu ya, saya pernah buat pembedahan buang appendix, buang pundi hempedu, buang ketumbuhan di payudara dan sebagainya. Keadaan sebegitu tiada masalah, boleh ambil vaksin. Keadaan yang kita minta berbincang dahulu dengan doktor yang merawat adalah penyakit-penyakit yang kita panggil immunosuppressant. Contohnya seperti autoimmune diseases nama dia. Yes, penyakit autoimmune seperti SLE ataupun penyakit autoimmune seperti Hashimoto's thyroiditis. Itu adalah penyakit-penyakit yang dia di bawah kategori autoimmune. Penghidap penyakit sebegini biasanya mereka tahu bahawa mereka mempunyai penyakit autoimmune. Sebab doktor sering berpesan dan memberitahu mereka setiap kali follow up dan setiap kali diberitahu. Kalau anda tidak mempunyai penyakit autoimmune, kemungkinan besar anda tak pernah dengar pun perkataan ini. Okey, jadi kepada yang ada condition autoimmune ni, bincang balik dengan doktor yang merawat anda, doktor yang tengok bacaan darah anda setiap 3 hingga 6 bulan, doktor yang memberi prescription ubat kepada anda, sama ada anda sesuai menerima vaksin ataupun tidak. Sesetengah pesakit yang mempunyai masalah autoimmune tak sesuai mengambil vaksin dan sesetengah pula sesuai. Tak boleh nak cakap terus autoimmune tak boleh ambil vaksin. Saya tak gemar berkata begitu ya. Kita bergantung kepada tahap kesihatan seseorang itu. Kalau penyakit genetik yang lain, contohnya G6PD, tak ada masalah, boleh ambil. Penyakit genetik seperti resdung, asma pun sebenarnya dari keturunan juga, boleh ambil, tak ada masalah. Jadi dia bergantung kepada apa jenis penyakit itu. Cara terbaiknya adalah Encik Azrul, segala masalah kesihatan yang ada declarekan dekat MySejahtera. Apabila kita isi borang kesihatan untuk penerimaan vaksin, ada satu ruang di mana setiap individu perlu menulis masalah kesihatan anda di situ. Maka tulis masalah kesihatan anda di situ dan pegawai daripada Pusat Pemberian Vaksinasi PPV ya, mereka akan membuat penilaian kesihatan dan mereka akan memberi nasihat sebenarnya. Langkah yang lebih baik adalah jika seseorang itu mempunyai masalah genetik ataupun masalah kesihatan sebegini, kalau anda rasa kurang confident untuk menerima vaksin ini sebegitu sahaja, kamu boleh membuat pendaftaran vaksin ini melalui kaunter di klinik kesihatan kerajaan ya, dah dibuka. Saya rasa bermula esok ia akan dibuka. Jadi apabila kamu mendaftar melalui klinik kesihatan, berinteraksi secara terus-menerus dengan nurse di situ, kalau apa-apa boleh dirujuk terus kepada doktor, mudah untuk anda bertanya dan mendapatkan nasihat mengenai masalah kesihatan yang kamu ada. Itu jawapan saya Encik Azrul. Terima kasih Dr. Mala. Sekarang kita ada soalan daripada Cik Nurul Husna. Dipersilakan. Okey. Saya Nurul Husna. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, bagi ibu yang menyusukan bayi, adakah selamat untuk mendapatkan vaksin? Dan yang keduanya, kalau untuk guru-guru yang berhadapan dengan pelajar ini memang lebih wajar untuk mendapatkan vaksin, tapi saya rasa agak lama dah tunggu tapi belum dipanggil untuk vaccination. Jadi bagaimana? Sebab apabila bertugas sebagai guru, memangnya kita berhadapan dengan para pelajar kita setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Puan Nurul Husna. Saya tanyakan pada Dr. Rafidah. Silakan. Okay, terima kasih Puan Nurul Husna. Terima kasih kerana menjadi guru pendidik. Saya rasa kejayaan sangat mulia. Jadi saya faham, saya pun sedih jugalah sebab vaksinasi belum sampai kepada cikgu-cikgu ya, sebab saya rasa anda sangat-sangat memerlukan kerana kejayaan anda ialah
dengan kanak-kanak dan ramai orang ya. Tapi walau bagaimanapun kita perlu menunggu. Harap-harap saya berdoa lah tak lama lagi. Tapi sebelum mendapat vaksinasi tersebut, saya harap benda-benda macam SOP ya ataupun isu-isu yang kita penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan, itu semua kita praktikkan dengan betul-betul kuat. Saya faham ramai ialah jumpa ramai orang, tapi benda ni mesti praktik 100% ya, kalau boleh 150% lah ya. Okey, yang menjawab soalan yang pertama tadi tentang ibu yang menyusu, saya baru saja berkomunikasi dengan Ketua Perkhidmatan Obstetrik dan Gynecology pagi tadi. Dulu memang kita obstetrik gynecology itu ibu-ibu ya. Jadi dulu memang kita tahu ada dalam garis panduan yang tak boleh divaksin dulu. Tapi sekarang kajian demi kajian menunjukkan ianya boleh diberi dan selamat. Jadi untuk petugas barisan hadapan, kita semua telah memberi mereka, bukan semualah, kita telah counsel kita berbincang dengan setiap individu dan lihat risiko mereka dan berbincang sama ada mereka nak menerima vaksin, dan kebanyakan ibu mengandung dan petugas barisan harapan telah menerima. Jadi sekarang kita tengok pula kepada orang awam ya, saya ingat di luar negara telah diberikan vaksinasi kepada ibu-ibu yang breastfeeding, yang menyusu ya. Jadi saya harap garis panduan itu akan ditukar dan membolehkan ibu-ibu juga dapat vaksinasi. Walau bagaimanapun, saya harap anda semua register ataupun daftar, dan bila ke pusat pemberian vaksin nanti, mereka sekali lagi akan berbincang dengan anda. Jadi jangan lepaskan peluang, daftar dulu, pergi dan bincang dengan masing-masing, dengan setiap individu. Kalau tanya saya, memang ibu-ibu yang menyusu perlu divaksin. Ya, jadi saya rasa ini elok dibincang secara individu di pusat vaksinasi. Daftar dahulu dan datang ke pusat tersebut dan mendengar apa kaunseling ataupun apa maklumat yang akan diberikan kepada anda. Itu jawapan saya. Terima kasih Azrul. Terima kasih Dr. Rafidah, dan saya tanyakan kepada Cik Christina, ada pertanyaan. Silakan Cik Christina. Pada mulanya kalau kita dah daftar, contohnya family saya semuanya pekak, bapa saya pekak ya, dan suami saya juga pekak bersama saya. Kalau kita nak daftar, boleh tak kita nak pergi sekali sama ke klinik dalam bersama-sama lah 3 orang kan? Okey, soalan yang keduanya pula, bolehkah juga kita mendapatkan perkhidmatan jurubahasa semasa kita mendapatkan vaksin tersebut atau berjumpa dengan doktor? So bila diberi penerangan oleh doktor, mungkin kita tidak boleh mendapat sepenuhnya informasi dan juga komunikasi, akses komunikasi. Dan juga begitu juga dengan mungkin ada penerangan yang berkaitan dengan SOP ke dan sebagainya, mungkin boleh diberitahu atau dimaklumkan kepada kami. Terima kasih. Ditujukan kepada Dr. Mala. Silakan. Sorry Cik Azrul, soalan pertama tadi apa? Sama ada boleh adanya jurubahasa di tempat Sorry Doktor. PVV. The first question, boleh tak pergi secara kumpulan? It's like her father is deaf, suami deaf dan dia juga deaf. Boleh tak mereka bertiga pergi bersama? Dan yang soalan kedua tu memang with whether interpreters available or not. Okey, pergi bersama tu maksudnya untuk dapatkan tarikh temujanji vaksin tu nak bersama untuk ketiga-tiga ahli keluarga dia, betul tak? Exactly Doktor, yes. Alright, saya rasa ni agak susah untuk saya jawab. Sebenarnya saya pun seorang sukarelawan dekat pusat pemberian vaksin, tapi yang AstraZeneca tu.
Cuma saya sukarelawan sebagai seorang doktor lah, bukan menguruskan peserta penerima vaksin tersebut ya. Jadi saya rasa untuk soalan ni sepatutnya kita kena correlate dengan JKJAV ya, Jawatan Kuasa Jaminan Akses Vaksin. Jadi kalau mereka boleh jawabkan, sebab memang they have special reason yang they need to go together. I wish saya boleh jawab yang mereka boleh pergi bersama-sama, tapi masalahnya saya bukan pihak berautoriti, jadi saya tak dapat nak jawab. Cuma saya rasa mungkin saya boleh bantu, okey, boleh Encik Azrul. Terima kasih. Semalam kami ada menerima jawapan soalan yang sama melalui webinar yang dianjurkan semalam, dan jawapan yang diberikan adalah agar persatuan atau pihak komuniti menulis surat kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk memohon agar aktiviti vaksinasi dapat dijalankan serentak untuk secara kelompok, dan ianya adalah satu permohonan yang dibuat kepada Jawatan Kesihatan Negeri dan boleh dipertimbangkan, dan ianya memudahkan pihak vaksinasi itu kerana ia memastikan jumlah yang ramai dapat divaksinasi secara serentak di kalangan golongan orang kurang upaya. So digalakkan menulis surat pada Jawatan Kesihatan Negeri, dan insyaAllah akan diluluskan mengikut jawapan yang diberikan semalam. Encik Azrul, boleh saya tambah? Silakan. Saya Boleh. nampak di Facebook rakan saya, iaitu dia Pro Vice Chancellor HUKM. Semalam ada satu golongan yang autisma dan orang kurang upaya yang datang beramai ke pusat vaksinasi di UKM Bangi. Jadi saya mungkin mereka telah merancang lebih awal. Jadi mungkin yang itu boleh berlaku. Jadi perancangan dan lebih awal itu lebih baiklah dengan JKJAV, Jabatan Akses Vaksin Malaysia. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rafida. Kita ada soalan daripada Puan Emino. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Imi di sini dari boleh dapatkan penterjemahan?
Okay, saya cuba terjemahkan. Okey, silakan. Ada sebab saya ada kekeliruan sedikit tentang dos pertama dan dos kedua. Selepas dah mendapatkan dua-dua dos dan telah buat medical check up, sudah cek semua badan kita lah, tetapi adakah jaminan jika berlakunya kesakitan selepas, maknanya berlaku kesan sampingan selepas dapatkan dos kedua tu? Ada yang kedua, soalan yang kedua, baru-baru ni berlaku di India mutasi. Okay. Saya pun tak berapa ingat nama dia. Lebih daripada 2 kali ganda daripada mutasi di Malaysia. Adakah betul? Boleh tanyakan pada Dr. Rafidah. Okey, terima kasih kan soalan tu. Tadi saya ada berkata tadi pasal kesan sampingan. Tidak ada benda yang dalam dunia ni kita boleh 100% jamin. Tapi apa yang kita tahu, secara keseluruhan vaksinasi lebih baik daripada tidak vaksinasi. Ya, risiko tidak vaksinasi tinggi ya kalau kita kena vaksinasi kerana kita banyak dia punya kebaikannya daripada keburukan. Kesan sampingan yang saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi, sakit tangan, bengkak, demam, itu yang paling biasa. Yang lain-lain sangat-sangat yang jarang sangat berlaku. Walau bagaimanapun kita masih memantau, kita akan memantau dan kita akan beritahu kepada masyarakat jika rakyat Malaysia ada dapat kesan sampingan yang teruk. Dan yang keduanya, kerajaan Malaysia pun ada bagi pampasan ya kalau betul kesan sampingan tu disebabkan oleh vaksin. Tapi jarang sangat berlaku dan kebaikannya lagi baik daripada keburukan. Okey, soalan kedua tentang mutasi. Mutasi itu dari India ya. Saya dengar daripada, saya rasa anda dah dengar Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham semalam ada mengatakan di Malaysia sudah masuk mutasi. Mutasi tu COVID-19 tu bertukar bentuk ya, jadi dia lebih ganas ya, lebih ganas. Dan semalam yang daripada India tu saya rasa ada satu ya di Malaysia telah direkodkan. Dia kita rasa, kita nampak ia lebih ganas daripada yang lain. Walau bagaimanapun vaksinasi itu penting ya. Kita tak tahu ni macam mana dari sama ada yang vaksinasi itu boleh bunuh atau tidak tu kita tak pasti lagi. Walau bagaimanapun setakat ini vaksinasi selamat. Kalau itulah soalannya ada kena mengenai mutasi, vaksinasi itu selamat. Kalau kita nak elakkan mutasi daripada berlaku, jawapannya adalah vaksinasi ya. Kalau kita lambat program vaksinasi kita, virus ni pandai, dia akan bertukar-tukar bentuk. Jadi lebih mutasi akan berlaku. Jadi lebih cepat kita vaksinasi diri kita, lebih cepat rakyat Malaysia divaksinasi, lagi kurang risiko virus mutasi ataupun virus yang bertukar bentuk tu akan datang menyerang kita ya. Tapi walau bagaimanapun sudah ada virus-virus tersebut di negara kita dan ianya lebih ganas. Jadi sebab itu semalam Ketua Pengarah kita mengulangi tentang pentingnya SOP ya. Terus jangan lalai ataupun jangan lupa terus praktikkan 150% ya. SOP tu dengan ketat ya, jangan lupa sebab kita dah lama dalam pandemik ni, kita pun dah penat, saya faham, kami semua faham, tapi kita jangan lupa masih ada lagi COVID-19 di luar sana dan dia semakin ganas. Jadi kita harus hati-hati ya daripada sekarang lah ya. Dan insya-Allah kita sama-sama memerangi ya COVID-19 ini. Terima kasih, itu jawapan saya Azrul. Terima kasih Dr. Rafidah. Kepada Cik Nur Fatin. Okey, terima kasih bagi peluang untuk saya tanya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum kepada Dr. Rafidah. Soalan saya. Okay, saya ada 3 soalan. Yang pertama, yang pertama, kalau lah kata ada sakit radang paru-paru,
Dan ada juga yang mempunyai alergi. Yang ketiga ada cyst. Ya, adakah penyakit ketiga-tiga penyakit yang didapati, yang diperolehi ini akan menyukarkan atau bolehkah mendapatkan vaksin? Dan cuma minta maaf, saya nak dapatkan kepastian sebab jika saya mempunyai penyakit-penyakit seperti radang paru-paru, dia mempunyai alergi dan juga mempunyai cyst. So, is it possible for me to obtain a vaccine or to be vaccinated? Adakah ianya selamat jika saya memiliki penyakit-penyakit ini? Terima kasih. Shall I take that, Azrul? Sebentar. I can ask Dr. Mala. Give you Okay, a rest. betul you cakap tadi. So, I pun tak tahu. Kepada Dr. Mala, silakan. Can, sure. Okay, ada penyakit radang paru-paru, cyst dan alergi tadi Miss Fatin bagi tahu. Ya, boleh ambil ya. Radang paru-paru ni kita panggil inflammation of the lung. Biasanya dia bukannya sesuatu yang berpanjangan. Maksudnya anda pernah mempunyai sejarah jangkitan kuman pada paru-paru ataupun radang paru-paru lah. Biasanya sekarang anda tak pakai oksigen, apa semua, anda dah sembuh daripada radang tersebut ya. Itu maksud dia. Dan punya cyst dan alergi, boleh ambil vaksin, tiada kontraindikasi. Sila tuliskan sejarah alahan anda di dalam semasa membuat pendaftaran vaksinasi ini, sama ada melalui website ataupun dekat MySejahtera. Tolong isikan alahan anda supaya petugas di pusat pemberian vaksinasi akan lebih berhati-hati dan mereka akan pantau anda dengan lebih rapi ya. Tapi secara generalnya tiada kontraindikasi, anda sangat-sangat dinasihatkan dan disarankan untuk mengambil vaksin ini untuk mencegah paru-paru anda dijangkiti dan dapat radang sekali lagi. Alright, itu jawapan saya Encik Azrul. Terima kasih Dr. Mala. Dan sekarang saya kepada Puan Annie, silakan. Puan Suraida, you are muted. Sorry. Di bandar yang minta maaf, boleh saya ulang balik? Boleh, soalan tadi, yang pertama tu, is it possible kalau berkelompok untuk dapatkan vaksin kalau di kawasan-kawasan pendalaman? Dan yang keduanya agak sukar, itu juga agak sukar sebab tak ada perkhidmatan jurubahasa isyarat. So bagaimana boleh kita mendapat bantuan? Soalan yang pertama tadi, minta maaf, it's about cancer. Kalau hadapi cancer tahap 3 atau tahap 4, is it safe to have the vaccine? Terima kasih. Terima kasih. Saya tanyakan pada Dr. Rafidah. Terima kasih Azrul. Jadi soalan yang akses tu ya untuk ramai-ramai pergi, saya rasa itu soalan penting ya. Mungkin persatuan ataupun Encik Azrul sendiri boleh tolong mereka ya. Saya rasa ini penting, jurubahasa di sana dan pergi bersama-sama ataupun memang perlulah saya rasa. Jadi saya harap dapat disediakanlah ya di masa untuk mereka. Soalan yang seterusnya tentang kanser. Kanser sebenarnya kalau kanser tu dah baik ataupun ada sejarah kanser, tidak ada masalah. Ataupun kanser tu sedang dirawat dan stabil,
pun tak ada masalah. Kalau kanser tu dah teruk, mungkin kita kena bincang kes itu dengan doktor yang merawat, ya. Walau bagaimanapun pesakit-pesakit kanser secara general perlu vaksin, bukan sebab kita pun selalu dengar kan yang berisiko adalah pesakit-pesakit yang ada masalah termasuk yang ada kanser. Ya, jadi saya sarankan mereka yang ada penyakit ni yang di semasa rawatan, temu janji dan susulan, mungkin boleh bincang dengan doktor yang merawat tu sama ada anda boleh divaksin. Jadi saya ulang kembali, kalau ada sejarah kanser yang lama tidak ada masalah. Kalau kanser tu ada sekarang dan stabil, tidak ada masalah. Jadi golongan yang sedang merawatan aktif ataupun kanser yang di tahap yang 4 mungkin perlu berbincangan dengan doktor sebelum membuat keputusan tentang vaksinasi. Mungkin anda kalau anda divaksin pun mungkin anda tidak boleh ada reaksi. Jadi sebab itu perbincangan perlu dilakukan dengan doktor yang merawat. Terima kasih Cik Azrul. Terima kasih Dr. Rafida, dan sekarang saya menuju ke Persatuan Orang Pekak Selangor Darul Ihsan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Fazli dari Persatuan Orang Pekak Negeri Selangor. Saya ada 2 soalan di sini. Yang pertamanya, kita tidak mendapat informasi berkaitan dengan vaksin. Ramai rakan-rakan pekat saya bertanya ya, bagaimana untuk mendaftar, bagaimana untuk mendapat ya, informasi mengenai vaksin ini. Ya, dan adakah jika tidak diambil vaksin ini akan ada penalti atau denda dan sebagainya? Terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan Dr. Mala. Okey, pertamanya mengenai informasi kepada golongan pekat dan juga golongan kurang upaya secara general, saya akui memang kemungkinan besar ada kekurangan informasi yang sampai kepada golongan ini, ya. Jadi saya meminta penaung-penaung ataupun pengerusi-pengerusi persatuan ini dan golongan ini boleh hubungi kami pihak doktor, sesiapa sahaja, sama ada di hospital, klinik kesihatan, dan juga boleh juga hubungi melalui website JKJAV untuk kami berhubung dengan golongan anda untuk memberi informasi. Sebenarnya kami bersedia, cuma kami tak tahu macam mana nak hubungi golongan anda. Jadi atas kekilafan kurang information tu saya minta maaf. Tetapi mungkin moving forward kita boleh berikan lebih banyak kerjasama. Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya sebenarnya. Dan yang kedua mengenai penalti kalau tak ambil vaksin, buat masa sekarang pengambilan vaksin COVID-19 ini adalah secara sukarela apabila seseorang memahami manfaat, kebaikan dan juga perlindungan yang anda boleh dapati dengan mengambil vaksin ini, dan juga anda faham bahawa sikit tu memang ada risiko. Jadi bila anda faham, anda mengambil vaksin itu secara sukarela buat masa sekarang, ya. Tiada paksaan ataupun tiada denda ataupun tiada penalti yang mungkin dikenakan buat masa sekarang. Namun apabila kamu tidak mengambil vaksin, kemungkinan ada beberapa sekatan. Contohnya kalau nak pergi ke sesuatu tempat, naik kapal terbang ataupun hadiri sesuatu program dan sebagainya di masa hadapan, kemungkinan ada sedikit sebanyak sekatan oleh pihak yang menganjurkan program ataupun setengah majikan juga mewajibkan pekerja dia mengambil vaksin disebabkan oleh nature of pekerjaan tersebut. Jadi kemungkinan akan ada sekatan sebegitu. Kerana itulah saya sangat-sangat menasihatkan semua orang untuk tampil ke hadapan, daftar dan dapatkan nasihat untuk pengambilan vaksin ini. Paling-paling tidak anda dah dapat informasi. Dan salah satu cara juga untuk sebab tadi mereka berkata bahawa kurangnya informasi ataupun berita tentang bagaimana untuk mendaftar tentang kebaikan vaksin ini, kesan sampingan dan sebagainya yang sampai kepada golongan kurang upaya. Salah satu cara untuk menutup loophole ini adalah apabila anda menghubungi pihak JKJAV secara kelompok macam yang Cik Azrul cakap tadi, buat surat.
dan dapatkan dapatkan pengesahan daripada pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk dapatkan vaksinasi secara kelompok, maka mudah untuk pihak di public health sebuah daerah ataupun negeri tersebut anjurkan program yang merupakan kesedaran, pemberian informasi dan semua ahli yang di dalam kelompok tersebut untuk membuat keputusan hendak ambil vaksin atau tidak. Jadi saya rasa itu adalah salah satu caranya lah. Okey, itu jawapan saya Encik Azrul. Ya, terima kasih Dr. Mala. Kita pergi pula kepada saudara Timothy. Silakan. Terima kasih. Okay, soalan saya yang pertama. Jika mereka yang dah memang positif atau mendapat COVID ni, positif COVID, so bila dia nak dapatkan vaccination ini, adakah ia akan dapat lagi positif COVID again ataupun bagaimana? Yang kedua pula, kalau kata apabila dah tahu, dah kesan ada positif COVID, selepas tu dah sihat, jadi perlukah kita bawa surat di mana kita dinyatakan bahawa kita sebelum ni memang positif COVID. Dan yang ketiga, bila mendapat vaksin ini, we can have or we can eat anything, there is no restriction. So kalau yang minum bir tu boleh ke? Dan soalan yang kelima pula, kalau contohnya di luar negara, di India kan, kalau lah mereka datang ke sini bekerja, so untuk mereka dapat vaksin tu, is it payable or is it they get it for free? Terima kasih. Terima kasih saudara Timothy. Kepada Dr. Rafida. Silakan. Terima kasih Timothy. Banyak soalan ya. Saya tak boleh jawab pasal soalan vaksin untuk orang yang datang bekerja bukan lagi. Sebab walau bagaimanapun saya perlu kita tahu yang vaksinasi ni patutnya untuk semua orang. Ya, tak kiralah dia warga negara atau bukan warga negara. So jadi sangat penting. Tapi saya nampak warga negara kita pun belum habis lagi. Mungkin kita dahulukan dahulu, lepas tu mungkin adalah cara-caranya yang kerajaan akan perhalusi ya. Mungkinlah saya fikir masa hadapan mungkin pusat-pusat swasta sekarang pusat-pusat klinik swasta mungkin akan memberi vaksinasi ini di masa yang terdekat ni harapnya. Okey, yang pasal bia tu boleh, tak ada masalah, tapi dari segi kesihatan umum banyak sangat pun tak elok ya. Tapi kalau minum bia, kalau makan apa lepas vaksinasi tak ada restriction, tak ada had khusus untuk vaksinasi atau proses vaksinasi itu. Okey, saya nak menjawab pasal soalan kalau telah ada jangkitan COVID terdahulu. Bila anda dapat jangkitan COVID, badan anda akan ada antibody ya, akan menghasilkan antibody yang hari itu untuk lawan COVID tersebut ya. Bila antibody itu akan kebiasaannya duduk di dalam badan selama 90 hari. Jadi anda tidak perlu vaksinasi 90 hari lepas jangkitan COVID ini. Tapi lepas anda dapat jangkitan COVID yang pertama, tidak semestinya anda tidak dapat jangkitan COVID seterusnya. Jadi itu sebabnya anda perlu vaksinasi lepas 90 hari ya, sebab masa 90 hari itu antibody anda masih ada lagi. Okey, sama ada anda perlu beritahu pusat vaksinasi anda ada COVID atau tidak. Saya rasa dalam MySejahtera mungkin anda dah ada maklumat di situ, anda pernah dapat COVID ya. Jadi mungkin maklumat itu mereka sudah tahu. Walau bagaimanapun doktor-doktor di situ akan bertanya sejarah penyakit anda dan anda pun boleh kemukakan anda telah mendapat jangkitan COVID sekian-sekian hari. Dan apa-apa lagi lah, kecil manis ke darah tinggi, anda akan beritahu mereka di situ. Jadi itu jawapan saya. Azrul, terima kasih. Terima kasih Dr. Rafida. Ingin saya ingatkan pada hadirin, rakan sekerja saya telah berkongsi dokumen yang bertajuk Vaccination What You Need to Know, atau vaksinasi apa yang anda perlu tahu pada
ruang chat dan boleh muat turun bagi keperluan anda, ianya maklumat lanjut mengenai proses vaksinasi. Saya boleh sekarang mendapatkan soalan daripada saudari Aliza, dipersilakan. Mungkin mute, Puan. Okay, Minta maaf, saya Aliza dari Melaka. Saya nak tanya sikit dari segi tahap kesihatan. Kalau sakit buah pinggang, kalau buah pinggang rosak, itu pun mereka pun juga perlu mendapat vaksinasi juga. Terima kasih. Terima kasih Puan Aliza. Kita ambil lagi satu soalan dan ianya akan semua ditanya kepada Dr. Rafida ya. Saudara Aklam. Silakan. Okey, Assalamualaikum, dan saya ada dua soalan di sini. Minta maaf, saya ada 3 soalan nak tanya. Okay, yang pertama mengenai MySejahtera. Biasanya bila kita nak isi informasi tu memang ada pertanyaan mengenai sejarah kesihatan. Ya, tapi ada bahagian yang agak keliru sedikit. Contohnya saya sebelum ni menghadapi masalah asmatik. Jadi sekarang ini dah bertambah baik, itu approximately 5 tahun yang lepas. Yang keduanya, berapa lama agaknya vaksin yang kita ambil sekarang ni boleh bertahan. Okay, dan soalan yang ketiga, kalau di Saudi sememangnya untuk kita pergi ke sana melaksanakan umrah atau haji, ya memang kita pun perlu diberikan vaksin. So adakah Pfizer or another vaccine itu yang kita perolehi itu it's acceptable kalau di negara lain? Contohnya kalau saya ke Hong Kong contohnya mereka mungkin menggunakan vaksin yang lain. Jadi bagaimana dari segi acceptance atau keberkesanan tu, Doktor? Terima kasih. Okey, saya tanya ke Dr. Rafida, silakan. Okay, thank you. Terima kasih. You ingatkan saya kalau banyak sangat soalan saya tertinggal. Okay, so dari segi vaksin ya, jenis vaksin kalau nak pergi negara-negara lain tidak ada masalah apa vaksin anda ambil kerana Pertubuhan Bangsa Bersatu ataupun World Health Organization telah ada senarai mereka sendiri dan vaksin-vaksin yang kita gunakan di negara kita ini memang ada disenaraikan dan telah diguna seluruh dunia. Jadi tidak kisah apa vaksin sahaja yang anda ambil. So tidak ada masalah. Yang tadi I dah lupa dah soalan Azrul, tapi saya jawab yang buah pinggang tu dulu. Soalan saya kan. Buah pinggang ni saya ulang sekali lagi, pesakit dialisis saya lebih daripada 100 kali ganda risiko jangkitan COVID daripada masyarakat lain. Jadi yang itu kalau bawah jagaan saya memang saya kata wajib untuk ambil vaksin. Kerana bila mereka dapat jangkitan COVID-19, pesakit dialisis boleh telah datanya menunjukkan 1 dalam 5 maut ya, 20% telah maut. Jadi kalau tak ambil vaksin lagi berisiko sangat tinggi. Jadi pesakit saya semua saya beritahu statistik ini dan setakat ini tidak ada masalah, semua berlomba-lomba nak vaksin diri mereka ya, kerana telah mengetahui statistik dan information atau maklumat yang sahih ya. Apa soalan lagi Azrul tadi? Soalan tadi tentang yang pergi haji atau umrah nanti perlu ada vaksin.
atau tidak? Okey, saya ingatlah soalannya. Soalan satu tadi sama ada vaksin ni kena ulang ke or something like that lah. Maksud dia sekarang ni vaksin ni baru, belum sampai setahun pun dekat dunia ni. Jadi kita masih tak tahu berapa lama yang kita perlu ulangi vaksin ini. Saya jangkakan mungkin tahun depan kita kena buat lagi sekali lah, mungkin. Jadi kita tunggu data-data atau kajian-kajian yang sahih ataupun yang akan datang untuk memberi kita panduan macam mana kita nak buat program vaksinasi ini di masa hadapan. Jadi dari sehari ke sehari data itu berbeza-beza ataupun sains tu akan memberi kita maklumat yang lebih terbaru dan terperinci dari hari ke sehari. Jadi maklumat hari ini mungkin tidak sama dengan maklumat minggu hadapan. Jadi kami para doktor dan kerajaan juga sentiasa mengikuti perkembangan dunia dan sentiasa mengikuti sains-sains yang terbaru. Jadi kalau isu nak ke Arab Saudi, saya rasa mereka belum buka lagi, tapi saya dapat jangkakan lah mereka memerlukan vaksinasi ni lah. Ya. Mereka belum sebut lagi dalam diorang punya keperluan dan sebagainya, tapi saya rasa vaksin ni mungkin diwajibkan sebelum ke Tanah Suci Mekah. Kita tak tahu lagi sama ada ia akan dibuka tahun ini. Kami para doktor pun tak tahu. Jadi kita tunggu dan lihatlah macam mana dan apa dia syarat-syarat yang diperlukan nanti. Terima kasih Azrul. Saya dah jawab semua. Sudah. Doktor, satu soalan tadi. Dia cakap dia ada asthma, so over 5 years, so it's really recovered. Is it safe to take the vaccine now? Very safe. Unless yang ada asma boleh mengambil vaksin ataupun digalakkan juga mengambil vaksin. Kalau tak jadi wajib tu dia memang perlu ambil vaksin. Tapi dari segi alahan, ya, asma kadang-kadang dia ada alahan, dan bila ada alahan tu doktor tu perlu berbincang dengan anda, mengambil sejarah medical anda dengan terperinci. Ini berlaku di pusat vaksinasi tersebut. Jangan bimbang, just daftar, pergi ke sana dan anda akan diberi maklumat yang betul dan anda boleh buat keputusan di sana. Risiko untuk jangkitan COVID untuk pesakit-pesakit kronik termasuk pesakit-pesakit asma pun tinggi juga. Jadi saya harap kesemua dampil ke hadapan untuk vaksin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rafida, dan kita ada soalan, ini adalah soalan antara yang terakhir ya sebelum kita mengakhiri. Kita utamanya daripada Puan Christina yang bertanyakan mengenai kehamilan dan vaksin. Bagaimana pula wanita yang merancang untuk hamil atau tengah hamil sama ada boleh mendapatkan vaksin atau tidak. Dan saya akan bukakan soalan terakhir kepada Santa Bahadur ya. Dan boleh kita pergi ke Santa Bahadur? So tadi ada dua soalan tadi. So sekarang soalan kedua. Soalan pertama tadi mengenai kehamilan. Teruskan. Okay. Saya ada dua soalan, doktor. Yang pertama, terlupa pula, sorry. Tak maaf, soalan kedua. Pertama saya terlupa. Vaksin COVID ini, adakah yang menyebabkan juga penyakit-penyakit lain atau membawa maut seperti penyakit buah pinggang? Kalau betul, bila kita pergi ke hospital, kita dah buat check up dan kita rasa okey, kita sihat untuk dapat vaksin. Jadi adakah itu memang perkara utama yang perlu dilaksanakan sebelum kita mendapat vaksin untuk mendapat rawatan atau penerangan kesihatan terlebih dahulu? Okey, terima kasih. Saya kepada Dr. Mala, silakan.
Okey, terima kasih. Soalan pertama tadi daripada Miss Kristina berkenaan dengan cuba untuk hamil. Jadi wanita di luar sana yang dah berkahwin, yang saya rasa sepanjang hayat memang kita cuba untuk mengandung lah. Jadi sebenarnya yang cuba untuk mengandung secara biasa, secara natural, baru lepas kahwin, nak kahwin, baru habis tunang, tak ada masalah. Boleh mengambil vaksin seperti biasa. Cuma kepada yang cuba untuk mengandung menggunakan teknik seperti IVF, yang menggunakan teknik-teknik lain yang berjumpa dengan doktor kesuburan dan mengambil cuba untuk mengandung dengan cara-cara tersebut, boleh berbincang dahulu dengan doktor yang merawat anda. Secara umumnya boleh ambil vaksin. Tiada apa-apa tiada apa-apa peraturan yang mengatakan sesiapa yang cuba untuk mengandung tak boleh ambil vaksin, ataupun tiada satu keadaan yang menghalang anda untuk mengambil. Cuma kenapa saya sebutkan kepada yang berjumpa dengan doktor kesuburan, lebih baik bincang dulu dengan doktor anda, sebab stres level pasangan tu biasanya orang yang cuba untuk mengandung menggunakan teknik IVF dan sebagainya, kadar kerisauan, ketakutan dan stres tu sangat tinggi dalam pasangan tersebut. Jadi kamu mungkin nak berbincang secara terbuka, secara heart to heart dengan doktor anda, nak tanya dulu dan ikut nasihat doktor yang memberi anda rawatan kesuburan itu sendiri. Selain daripada golongan yang cuba untuk mengandung menggunakan teknik-teknik teknologi kesuburan ini, pasangan yang biasa yang baru berkahwin dan sebagainya, tak ada masalah, boleh ambil vaksin macam biasa. So itu soalan pertama berkenaan dengan cuba untuk mengandung. Dan soalan kedua tadi mengenai sama ada vaksin ini boleh menyebabkan apa-apa masalah kronik seperti sakit buah pinggang, sakit jantung dan sebagainya. Jawapan mudah adalah tidak. Vaksin ini tidak akan memberikan ataupun tidak akan menyebabkan kegagalan organ ataupun tiba-tiba ada penyakit baru pula, tidak. Tapi ia juga tidak akan menyembuhkan apa yang dah ada. Vaksin ini adalah untuk memberi perlindungan terhadap jangkitan COVID-19. Jadi kalau dengar selepas mengambil vaksin ada orang XYZ yang dapat serangan jantung. Jadi kena tengok sejarah dia. Mungkin dia ada tekanan darah tinggi, dia dah ada kencing manis sebelum ni, dia dah ada kolesterol tinggi, dan selepas itu dia dapat penyakit jantung. So begitu dia punya kesinambungan dia. Bukannya daripada vaksin menyebabkan penyakit-penyakit ini dan vaksin ini juga tidak merosotkan sesuatu masalah kesihatan yang sedia ada, seperti masalah buah pinggang, masalah jantung dan sebagainya. Vaksin ini membina antibody dalam badan kita. Jadi dia tak kacau organ lain sebenarnya. Saya rasa tu satu soalan daripada dia, sebab yang soalan pertama tadi dia terlupa. So itu jawapan saya, Encik Azrul. Okey. Terima kasih Dr. Mala. Dr. Mala, Dr. Rafida, kita ada masa lagi ke untuk ambil one last question ataupun kita close? Last kopek. Okey. Kita mengambil soalan daripada Pop SDE. Silakan. Satu je soalan. Okey, Assalamualaikum. Saya Siti Manum. Family yang dah dapat vaksin, kalau contohnya masa hari raya, contohnya kalau lah anak saya dah dapat vaksin, lepas tu parents memang deaf. So bagaimana untuk kita minta maaf doktor sekejap. Saya tak catch the last sign tadi. Kalau bagi family yang dah terima vaksin, tapi contohnya apabila masa raya dan sebagainya, anak-anak yang dah dapat vaksin ni, they go away for studies ataupun ke mana-mana ya. Jadi dalam situasi sedemikian, ada tak implikasi kepada
keluarga atau kepada individu itu sendiri? Any takers kepada saya bukakan sama ada Dr. Rafidah atau Boleh je Azrul. Okay, Dr. Rafidah, go ahead. Ya, thank you. Terima kasih soalan tu. I think saya nak cerita pasal kalau anda telah divaksin, tidak semestinya anda tidak dapat jangkitan. Ya, apa yang vaksin itu berkesan adalah untuk mengelakkan bila anda dapat jangkitan, anda dapat komplikasi yang teruk. Ya, iaitu keberkesanan vaksin. Tapi vaksin tidak mengelakkan anda dapat jangkitan, dan yang pentingnya dia tidak mengelakkan anda memberi jangkitan tu kepada orang lain juga. Jadi yang itu yang penting. Saya sendiri sebab saya kerja di hospital, saya takut sangat nak jumpa ibu saya walaupun dia telah dapat vaksin yang dos pertama ya. Tapi saya masih rasa tak selamat sebab saya mungkin membawa kuman itu kepada orang lain. Jadi bila orang lain tu dapat kuman daripada saya, mungkin mereka boleh dapat jangkitan dan sakit tenat. Ya, sebab saya dilindungi, mereka mungkin tidak dilindungi. Jadi serupa juga dengan isu tadi, kalau anak-anak telah belajar di tempat lain dan balik untuk hari raya kan, kemungkinan juga mereka ada mungkin dia pembawa vaksin, pembawa kuman, sebab yang muda-muda kebiasaannya mereka sihat, mereka tak rasa apa. Kanak-kanak pun biasanya tidak ada masalah sangat bila mereka mendapat jangkitan. Tapi yang sedihnya mereka boleh membawa jangkitan tu dan memberi kepada orang, dan orang lain itu kemungkinan jangkitannya dapat teruk. Walau bagaimanapun ialah berhari raya tu berpada-pada, kalau boleh jaga SOP kita ya, ialah anak ibu tu tak apalah, mungkin keluarga yang rapat, tapi yang lain-lain kita kalau boleh jangan ialah terlampau bersukaria, selalu praktikkan SOP ya, dengan terutamanya orang lain yang keluarga yang luar daripada rumah kita tu. Kalau boleh jangan ada ramai yang datang ke rumah ya, terutamanya jika anda ada orang yang berisiko tinggi atau orang tua dan orang-orang yang berpenyakit kronik. Jadi itulah pesanan terakhir daripada saya. Berhari raya kali ini bukan hari raya macam dulu-dulu lagi. Hari raya ni hari raya norma baru. Jadi kalau boleh kita semua membiasakan diri dengan cara ini. Dan insyaAllah kita perlu lindungi orang-orang lain yang terutamanya ahli-ahli keluarga yang kita sayang. Terima kasih ya soalan tadi, Encik Azrul. Okey, terima kasih Dr. Rafidah, terima kasih Dr. Mala, terima kasih kepada semua peserta yang dapat menyertai perbincangan yang cukup energetik dan bernas ini. Rasanya mungkin kalau kita teruskan mungkin boleh banyak soalan ni sampai lepas buka puasa. So ingin saya meminta peserta yang masih lagi ada soalan untuk menghantar soalan-soalan tersebut kepada email yang disertakan pada kotak chat yang masih ada soalan, dan kami akan cuba mendapatkan jawapan bagi soalan tersebut dan melampirkannya kepada pautan YouTube yang akan dikongsi nanti. Rakaman sesi ini akan dimuat naik ke saluran YouTube tidak lama lagi, dan ianya boleh dijadikan rujukan dan juga dikongsi kepada rakan-rakan anda yang tidak dapat menyertai kita pada petang ini. So sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Rafidah dan Dr. Mala kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan pada sesi ini, dan juga kepada anda semua yang sudi menyertai perbincangan. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak saya dan mengucapkan kepada mereka yang berpuasa selamat berbuka puasa, dan kepada juga tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua.
Saya paskan kepada Alia. Silakan Alia. Terima kasih Azrul, panelis kita Dr. Rafida, Dr. Malar, JBI kita Puan Hafida dan Puan Siti Zubaidah. Terima kasih juga buat para peserta yang bersama kita daripada 4.30 tadi sampai sekarang. Jika saya ingin ingatkan, jika ada soalan boleh hantar kepada email yang tertera di chat box. Dan kita akan usahakan untuk buat video YouTube so semua orang boleh tengok soalan dan jawapan daripada pakar kesihatan. Sekali lagi terima kasih kerana menyertai webinar ini dan selamat berbuka kepada semua yang sedang berpuasa. Itu sahaja. Bye-bye.